Kerajaan minoriti adalah satu bentuk kerajaan yang tidak mempunyai majoriti mutlak ataupun sekurang-kurangnya simple majority di Dewan Perwakilan ataupun dalam konteks Malaysia dikenali sebagai Dewan Rakyat. Situasi ini boleh berlaku apabila dalam sebuah pilihan raya umum terdapat lebih daripada dua parti politik ataupun dua blok parti politik bertanding. Dan apabila selesai pilihan raya tersebut, keputusannya menunjukkan tidak ada satu parti pun yang berjaya mendapat sekurang-kurangnya simple majority dalam Dewan Perwakilan ataupun Dewan Rakyat. Selalunya apabila sebuah pilihan raya itu menunjukkan tidak ada sebuah parti yang berjaya mendapat simple majority dalam Dewan Rakyat atau Dewan Perwakilan, selalunya parti-parti politik ataupun blok-blok parti politik ini akan mengadakan rundingan ataupun cuba mewujud kerjasama antara mereka bagi mewujudkan kerajaan campuran dan mereka berjaya mendapat simple majority dalam Dewan Perwakilan ataupun Dewan Rakyat. Namun, sekiranya proses rundingan dan tawar-menawar ini gagal ataupun dengan kata lain kerajaan campuran gagal diwujudkan, pilihan yang masih ada adalah dengan mewujudkan kerajaan minoriti. Okey, saya mengambil contoh di Malaysia. Di Malaysia, kita mempunyai 222 kerusi dalam Dewan Rakyat. Dalam pilihan raya umum yang dijalankan di Malaysia, contohnya terdapat lebih daripada dua parti politik ataupun lebih daripada dua blok parti politik yang bertanding. Contohnya, dalam pilihan raya tersebut terdapat parti A, parti B dan parti C yang bertanding. Apabila selesai pilihan raya tersebut, setelah undi dikira mendapati parti A mendapat 80 kerusi, parti B mendapat 70 kerusi dan parti C mendapat 72 kerusi. Melihat kepada angka ini menunjukkan ketiga-tiga parti politik tersebut tidak mendapat sokongan majoriti di parlimen. Dalam sistem di Malaysia, untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang bersifat majoriti, sesebuah parti politik tersebut mestilah mendapat sekurang-kurangnya 112 kerusi daripada jumlah keseluruhan 222. Berdasarkan angka yang saya sebut tadi menunjukkan ketiga-tiga parti gagal untuk mendapatkan simple majority ataupun sekurang-kurangnya 112, iaitu parti A 80, parti B 70 dan parti C 72 kursi. Dalam situasi begini, rundingan boleh diwujudkan antara parti-parti politik tersebut. Contohnya, parti A boleh berunding dengan parti C bagi mewujudkan kerajaan campuran. Dengan bergabungnya kedua-dua parti politik ini, parti politik tersebut berjaya membentuk kerajaan secara majoriti. Walau bagaimanapun, sekiranya proses rundingan tawar-menawar itu gagal, pilihan lain yang ada adalah dengan mewujudkan kerajaan minoriti. Iaitu, jika kita lihat kepada ketiga-tiga parti politik tadi, parti A mendapat jumlah kursi yang paling banyak berbanding parti B dan parti C, iaitu A mendapat 80 berbanding B dan C yang mendapat 70 dan 72. Dalam membentuk sebuah kerajaan minoriti, jika kita perhatikan pada situasi ini, parti A layak untuk diangkat menjadi kerajaan minoriti kerana parti A mendapat jumlah kerusi yang paling banyak berbanding B dan C. Dalam sejarah politik Malaysia, pembentukan kerajaan minoriti ini belum pernah berlaku. Walau bagaimanapun, di negara-negara Eropah seperti di United Kingdom, pembentukan kerajaan minoriti ini adalah satu proses biasa dan pernah berlaku di negara-negara mereka. Contohnya, pada tahun 2017, Parti Konservatif membentuk kerajaan minoriti di UK pada waktu itu. Ini kerana dalam proses pilihan raya tersebut, Parti Konservatif mendapat 317 kerusi berbanding 650 kerusi keseluruhan dalam Dewan Perwakilan United Kingdom. Setelah rundingan gagal dilakukan, akhirnya Parti Konservatif diiktiraf sebagai kerajaan minoriti di United Kingdom di bawah pimpinan Theresa May pada waktu itu. Juga dengan negara Kanada yang negaranya dipimpin oleh sebuah kerajaan minoriti. Walau bagaimanapun, sesebuah kerajaan minoriti ini seringkali berada dalam keadaan tidak stabil. Ini kerana sesebuah kerajaan minoriti itu senang untuk ditumbangkan melalui proses undi tidak percaya yang boleh dijalankan di parlimen.
Antara kelemahan lain kerajaan minoriti ini adalah sesebuah kerajaan tersebut akan mengalami kesukaran untuk meluluskan sesebuah dasar yang ingin diluluskan apabila keputusan tersebut memerlukan sokongan majoriti dalam Dewan Perwakilan ataupun Parlimen. Keadaan ini tentulah akan menyebabkan ketidakstabilan politik dalam sesebuah negara tersebut. Sekian, terima kasih.